Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Atuk sihat? Alhamdulillah sihat. Atuk dah makan? Sudah pagi tadi? Mia baru je lepas makan tadi. Oh, makan apa? Makan mi goreng. Oh, mi goreng siapa masak? Mama. Mama, okey. Hai semua, nama saya Mia Kalisha binti Azarizal. Saya berumur 10 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra dan saya tinggal di Taman Kemajuan Kangar Perlis. Okey kawan-kawan, kita baru sahaja sambut kemerdekaan pada 31 Ogos yang lalu. Dan pada 16 September pula, kita akan menyambut Hari Malaysia. Wah, kawan-kawan! Kalau kawan-kawan nak tahu, kita sangat bertuah. Sebab apa tahu? Sebab Mia bersama seorang tokoh yang sangat hebat. Beliau akan berkongsi pengalaman dalam program Influencer at Japan secara langsung menerusi Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Baiklah kawan-kawan, tanpa membuang masa lagi, jom kita berkenalan dengan Atuk. Ya, terima kasih. Boleh Atuk perkenalkan diri? Oh, terima kasih Mia. Saya bangga dengan Mia ya. Mia kecil lagi dah pandai menjadi juruacara pada pagi ni. Saya Kamaruddin bin Husin, Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin bin Husin. Dulu jadi Naib Chancellor UNIMAP tu 14 tahun ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni bekerja di Perlis sebagai QUIP ya, pengurusi Kolej Universiti Islam, lepas tu dalam ahli majlis MAIP ya. Bagai lagi lah. Jadi umur 66 tahun. Dah macam kita merdeka lah kan. Merdeka 64 tahun. Saya 66 tahun. Jadi anak merdeka lah. Itulah lebih kurang umur dan juga latar belakang saya. Okey. Atuk, Ya. saya tahu pada 31 Ogos kita menyambut kemerdekaan. Ya. Kenapa kita perlu menyambutnya setiap tahun ya, Atuk? Ya. Kita perlu sebab apa? Hari Merdeka ni memberi kita kehidupan yang setakat ini kita telah hidup dengan aman, iaitu Hari Merdeka, hari di mana kita tidak dijajah oleh British ya pada 31 Ogos 1957 kan. Jadi maknanya kita tidak dijajah secara fizikal lagi. Jadi itu sebab kita kena raikanlah hari kemerdekaan ini sehinggalah every year, setiap tahun kita kena raikan kerana bukan mudah untuk mendapat kemerdekaan sampai sekarang ni Mia ya. Atuk, Ya. macam saya kan hidup di zaman yang dah moden. Ya. Saya tak pernah rasa kehidupan pada zaman Atuk. Boleh Atuk ceritakan sikit tak kisah Atuk masa kecil-kecil dulu? Saya teringin nak tahu. Terima kasih. Sebenarnya Atuk umur 66 tahun ya, lahir pada hari ni 10 Februari 1955 lah. Atuk lahir sekarang 66 tahun kan. Jadi duduk di Kampung Pandan Kuala Lumpur, lahir di sana lah. Memang pada kecil-kecil lain pada zaman sekarang ni Mia tahu. Kalau dulu bebas ya, kita duduk Kampung Pandan tu, main konda-kondi, main tank-tank, kan, main askar-askar. Jadi kehidupan itu banyak di luar. Bukan dalam rumah. Sekarang ni anak-anak kita semua di dalam rumah main komputer apa semua kan. Jadi masa zaman Atuk bebas dulu kan. Mak pun kerja, arwah ayah pun kerja kan. Jadi pengalaman itulah dapat dirasai ya masa zaman muda-muda, zaman kecil-kecil dululah di Kuala Lumpur dulu ya. Jadi
pengalaman ini perlulah sekarang ni dengan COVID-19. Atuk tahu apa yang berlaku pada Mia. Dan juga sebab sekarang ni jaga cucu. Kan? 3 orang cucu di Kuala Lumpur. Jadi perasaan itu Mia ada rasa tak boleh keluar pada rumah dan sebagainya. Betul kan? Betul. Jadi perasaan tu tertekan sikit lah. Tidak macam atuk masa kecil-kecil dululah. Ya. Atuk, Saya, ya. zaman dahulu kan, Ya. mak saya cerita nak ambil air pun kena ambil kat sungai. Ya. Tapi zaman sekarang kemudahan dah cukup lengkap. Lepas tu kan amalan gotong royong, kena kendara pun makin lenyap dalam masyarakat kita. Macam mana ya untuk generasi kami? Macam nak pulihkan semula amalan tersebut. Ya, betul tu Mia. Zaman dulu Mia banyak kita berada dalam komuniti Kita macam kata tadi ambil air melalui perigi kan. Dulu rumah isteri atuk memang ada perigi lah. Tapi atuk pakai pipe lagi lah pada waktu tu kan. Tapi mandi perigi lah kan. Jadi memang pada waktu itu airnya jernih, bersih, macam air sungai kan. Air sungai yang bagus. Tapi atuk dulu duduk dekat Kampung Pandan tu lombong lah. Jadi ada lombong kat situ. Dia lombong ni memang selalu mandi lombong lah. Dan ramai yang meninggal. Mati. Jadi atuk main ikan laga. Tahu tak ikan laga? Wah, bestnya. Ikan laga tu kita ambil, kita tengok dia berbuih kan. Ambil ikan laga tu, dia simpan, kita lagakan dia. Jadi memang pengalaman dulu tu dia lain sikit. Kita banyak pengalaman di luar tu, Mia kan. Jadi sekarang ni Mia dalam satu suasana yang berbeza kan. Dengan adanya kemudahan komputer, yang ada berbagai permainan kan, teknologi, betul kan? Tapi kita tu dengan komputer saja. Kalau dulu kita dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, ya. Sekarang ni lain sikit kan? Ya. Tapi yang ini adalah pengalaman yang agak berbeza lah, Mia. Tapi kita jangan rasa khawatir, jangan rasa takut bila atuk tengok tadi Mia boleh menyanyi, maknanya Mia ni sudah bersama dengan rakyat. Ya, maknanya menyenangkan hati rakyat, duduk kat Perlis pula kan dan menjadi penyanyi. Jadi itu satu kepandaian yang luar biasa lah. Jadi bagus tu Mia ya. Jadi pada kecil lagi sudah pandai kita ada kemahiran dan kita asah bakat tu, dan insya-Allah bukan saja nak menjadi penyanyi, menjadi komposer, pencipta lagu macam Fauzi Marzuki tu. Tu Fauzi Marzuki tu kawan atuk sekolah. Ustaz Aslam pun sama. Datuk Ustaz Aslam dua-dua tu. Jadi atuk dah biasalah dengan orang-orang seni ni kan. Kalau di Perlis ni ni Cik Izzuan tu contohlah kan. Jadi memang kesenian ni penting juga ya dalam kehidupan kita lah. Jadi Mia faham tu ya. Jadi jangan rasa apa yang dah berlaku dulu tu lebih baik pada sekarang. Sekarang ni lebih baik daripada dulu. Itu sebab kita sampai pada tahap teknologi tinggi. Dan kita kena, yang penting kita kena belajar ya, menggunakan kemudahan komputer yang ada. Dan yang penting padu COVID ni sekarang ni, Mia bercerita sekarang ni pun banyak perasaan itu masa COVID ya, dengan pandemik COVID ni kan, tekanan semua orang, bukan Mia saja, keluarganya dan sebagainya. Jadi inilah masanya Mia boleh dengan keluarga, dengan mak ayah ya, berinteraksi. Cuma kita jangan salah guna je lah kan di era yang moden ni. Ya. Memang kita tak boleh salah guna lah. Jadi kita mesti
menggunakan pemikiran kita. Walaupun kita kecil lagi, Mia ya, tapi yang pentingnya kemahiran berfikir kita tinggi. Mia makna kepandaian menyanyi kan? Ya. Maknanya kita kena asah bakat kita itu. Macam-macam apa orang kata kemahiran yang kita ada dalam komputer dan sebagainya. Jadi jangan terasa kesal, tekanan, ya. Mia kena tanamkan semangat itu untuk adik-adik yang di luar tu begitu juga, ya. Itu dia. InsyaAllah. Ingat Mia boleh berjaya untuk masa akan datang. InsyaAllah. Ya. Boleh Atuk bagi nasihat tak kepada generasi muda untuk menghargai segala nikmat yang ada sekarang ni? Ya, sebenarnya Allah SWT memberi kita nikmat. Apa itu nikmat? Itu panca indera. Boleh melihat, boleh mendengar, ya, boleh merasai. Itu nikmat yang Allah bagi pada kita, kan? Tapi itu semua milik Allah. Milik dia, kita sementara. Jadi sebagai anak-anak yang baru belajar, kita perlu rasa perasaan gitu tu, perasaan bersyukur. Betul. Segala nikmat yang diberikan kepada kita tu. Sebab Tuhan tu selalu ingatkan kita. Jadi kena ada apa orang kata nikmat yang kita rasai itu, kita gunakan saluran yang betul. Memandang dengan cara yang betul, berfikir cara yang betul, kan? Mendengar sesuatu yang baik, berinteraksi pun dengan yang baik, begitu. Apapun, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya, betul. Bukan saja kita berdoa, kita mesti bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalu kita minta ampun sebab kita dah meminjam nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jadi kita kena itu, kita boleh menjadi seorang insan yang baik untuk masa akan datang. Begitu kan? Jadi Mia boleh sebab Mia mempunyai kepakaran, mempunyai kemahiran. Mia dah ada perkara yang Mia nak fokuskan. Jadi Mia asah bakat itu sendiri, kan? Dan selalu bertanya kepada mak ayah, ya, kalau tak faham, dan berinteraksi dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas, kan? Sebab itulah mak bapak kita, itulah keluarga kita. Ya, jadi hari kemerdekaan ini dia banyak kepada nak membaki cara berfikir kita, sebab Mia tak rasa apa yang berlaku hari kemerdekaan, kan? Jadi kita kena bangunkan jati diri kita. Jati diri maknanya apa yang Mia ada dalam diri itu mempengaruhi di luar. Faham tak? Bukan yang luar tu mempengaruhi kita. Jadi kita kena kuat jati diri kita. Maknanya diri kita tu mesti kuat. Jadi kita tidak dipengaruh oleh analisis lain dan juga nikmat-nikmat yang bukan-bukanlah yang datang kepada diri kita. Ya. Atuk, pepatah ada mengatakan, membaca jabatan ilmu. Saya bercita-cita nak menjadi rakyat Malaysia yang dapat mengharumkan nama negara. Boleh cerita sikit tak Atuk? Kisah Atuk pada zaman sekolah dulu sampailah Atuk berjaya. Dan dalam pandemik COVID-19 ini, kami masih lagi PDPR kat rumah saja. Betul. Kami pun dah rasa bosan duduk kat rumah. Asyik makan, tidur, makan, tidur. Dan bagaimana untuk kami menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar harapan bangsa? Ya. Mia, Atuk ni bukan orang senang. Arwah keluarga Bapak Atuk ni wadah, jaga orang salah dekat Pudu Jail tu. Kalau pergi dekat di Kuala Lumpur tu, Pudu Jail, kan? Jadi adik-adik ada 8 orang. Tapi Atuk fikir kan, Atuk belajar pun dengan kawan-kawan. Kadang tak ada lampu, belajar pakai lilin je. Kan? Tapi kan,
bila kita lihat mak ayah kita susah, kan? Ya. Kita pun datang semangat kita. Takkanlah saya nak membuat satu perkara yang tidak baik kepada keluarga. Jadi di situlah Atuk belajar, walaupun bukan pandai, tetapi usaha tu. Kita berusaha. Alhamdulillah. Masuk sekolah Amlin Baki, itulah jumpa Cik Fauzi, Datuk apa tu kan. Rakan-rakan dalam bidang kesenian tu, Atuk pun pergi sekolah Alam Syah. Lepas tu dalam hati Atuk nak jadi apa? Guru. Tadilah jadi apa ni? Doktor gigi. Rupanya tak jadi doktor gigi, jadi profesor pula dalam pengajaran dan jadi naib chancellor kan. Tapi kan niat kita ni mesti kita fokuskan. Macam Mia kan, Mia kata Mia nak jadi penyanyi dan memang ada kemahiran. Jadi Mia tak boleh kata nak menyanyi je. Mia nak jadi pencipta lagu, nak pergi belajar tinggi-tinggi ya, untuk semua sekali tu. Jadi kemahiran ni yang nak kena cari. Kena belajar. Jangan kata fed up, kecewa dengan keadaan COVID sekarang ni. Yang kena tanamkan semangat dengan adanya komputer, adanya apa semua sekali ni, dan dalam YouTube macam-macam ada. Dulu Atuk tak ada semua tu. Kan sekarang ni apa benda nak cari ada, tapi cari benda yang betul lah. Yang maknanya yang memberi kebaikan kepada kita sebagai insan di situ. Jadi jangan rasa kecewa, jangan rasa tekanan apa yang berlaku ni. Kita redha kepada Allah SWT, memberi ujian. Bukan kita je, seluruh dunia ni. Kan COVID ni tak ada orang boleh tahu keadaan ini. Jadi kita tengok negara maju tapi tak boleh pergi. Shopping tak boleh pergi, semua tak boleh pergi. Jadi itulah Mia. Jadi jangan rasa kecewa. Mia kata tadi tak boleh nak berkawan, tak apa. Buat sementara waktu ni kita baik dengan keluarga, dengan dengan family ya. Bekerja bersama, pergi belajar, bersabar. Kan? Sabar, simpan dalam hati. Dan kita tanamkan semangat. Untuk besar saya nak bantu mak bapak, nak bantu keluarga, nak menjadi yang berjaya masa depan. Yang inilah jasa-jasa yang kita bayar sebagai anak merdeka nanti. Ya, dan insya-Allah. Lagi Mia rasa pandemik ni banyak memberi pengajaran kepada kita. Saya, ya. Baiklah Atuk. Terima kasih atas pesanan dan nasihat Atuk yang kami akan ingat sampai bila-bila. Ya. Dan kami akan amalkan supaya menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Ya. Kepada kawan-kawan, elakkan berada di tempat awam ya. Kita masih lagi dalam wabak COVID-19. Sentiasa kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa masuk kelas PPR tau. Ingat, kita jaga keluarga, kita jaga komuniti, kita akan menang. Lindung diri, lindung semua. Semoga kita bersua lagi di sesi seterusnya. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom Atuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.